Okey. Sekejap ya. Okey, tajuk yang saya nak share hari ni iaitu hamzah wasal. Boleh kita ulang kaji tajuk hamzah wasal? Boleh? Okey. Semua kenal ya hamzah wasal? Ini adalah hamzah wasal. Dia ada huruf alif, kemudian dia ada bentuk seperti huruf shad dekat atas alif tu. Okey. Kenapa kita panggil dia hamzah wasal? Dia asalnya adalah hamzah lah. Okey. Tetapi bentuk dia adalah huruf alif, kemudian di atas dia ada huruf shad. Okey. Shad tu dia simbolik untuk perkataan wasala. Wasala tu maksud dia sambung. Dia letak huruf shad dekat atas ni. Okey. Fungsi untuk hamzah wasal adalah menyambungkan ayat. Hamzah wasal ni fungsi dia menyambungkan ayat. Okay. Keadaan hamzah wasal dia boleh berada di awal ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Jelas ya? Okay, jadi tengok. Okay, saya nak kongsikan teknik membariskan hamzah wasal ketika di permulaan ayat. Selalu kita jumpa, hamzah wasal ni dia berada di awal ayat. Dan hamzah wasal ni seperti yang kita tahu dia tak ada baris. Jadi kita nak baca dia di permulaan ayat, kita kena letak baris sendiri pada hamzah wasal ni. Kejap saya tengok ada tak, saya tak admit. Kita ya. InsyaAllah kepada yang baru masuk hari ni kita akan ulang kaji tajuk hamzah wasal. Okey, jom kita tengok kotak yang pertama. Okey, tengok kotak yang pertama. Ini kotak yang pertama. Okey, hamzah wasal. Kita tengok pula bawah dia tulis apa. Huruf kedua adalah huruf lam. Sekiranya selepas hamzah wasal, huruf keduanya adalah huruf lam. Okey. Dan yang kedua, sama ada lam itu dibunyikan ataupun tidak. Okay. Sama ada huruf lam yang kedua tu, dia ada bunyi ke, tak ada bunyi ke. Okay. Teknik dia kita akan bariskan hamzah wasal tu dengan baris atas. Okay. Boleh? Okay. Untuk lebih lagi, lebih jelas lagi, boleh silentkan dahulu suara, boleh mute kan. Takut mengganggu student lain, boleh? Ini adalah teknik yang pertama, hamzah wasal tu akan dibariskan dengan baris atas sekiranya huruf kedua adalah huruf lam. Okey, poin yang kedua, sama ada lam itu dibunyikan ataupun tidak. Tak kisah lam tu berbunyi ataupun tidak, nampak je lam adalah huruf kedua, terus bariskan hamzah wasal dengan baris atas. Boleh? Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, contoh dia allazina. Okay, dekat sini kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris atas. Allazina. Boleh? Sebab huruf kedua dia adalah huruf lam. Dekat sini huruf lam tu kita bunyikan allazina. Bunyi huruf lam tu dia ada bunyi lah Okay, kita bariskan dengan hamzah wasal dengan baris atas. Okay, tengok pula yang kedua ni. Saya tersilap, ada tanda sabdu kat sini sepatutnya. Okay, boleh. Okay, kat sini kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris atas. Okay. Sebabnya kita akan, kita tengok huruf kedua dia adalah huruf lam. As-sabri. Dekat sini lamnya tak berbunyi sebab kita masukkan terus pada bunyi huruf shad. Minta maaf huruf shad tu dia ada tanda sabdu, saya terlepas pandang. Okay. Jadi kita akan bunyikan dengan as-sab. As. Bunyi shad terus. Bunyi lam tu tak berbunyi, tetapi kita ikut teknik baris berdasarkan dengan huruf lam tu lah. Bariskan dengan baris atas. Ayat berapa? 13. Boleh? Jadi bunyi dia as-sabri. Okey. Seterusnya kita tengok pula kotak yang nombor 2. Kotak nombor 2. Ini kotak nombor 2. Kotak nombor 2 ni hamzah wasal ni akan dibariskan dengan baris bawah. Okey, tengok apakah keadaannya. Yang pertama, huruf kedua bukan huruf lam. Okey. Kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris bawah sekiranya huruf selepas huruf hamzah wasal ni bukan huruf lam. Okey.
Dan seterusnya baris hamzah wasal itu bergantung pada huruf yang ketiga. Okey, huruf ketiga tu dia mesti berbaris atas ataupun baris bawah. Belum baca lagi. Jadi kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris bawah. Okey, kalau tak jelas kita tengok contoh. Okey, contoh dia yang pertama ni kita tengok hamzah wasal berada di awal. Okey. Nak jelas Hamzah wasal ni dia berada di awal, kemudian huruf kedua dia bukan huruf lam. Huruf kedua ni adalah huruf ra. Ni adalah huruf kedua ya. Huruf kedua dia huruf ra. Jadi dia akan bergantung pada huruf yang ketiga. Kita tengok huruf yang ketiga dekat sini huruf jim. Jimnya baris bawah. Okey. Jadi sekiranya huruf ketiga baris atas ataupun bawah, hamzah wasal tu akan dibariskan dengan baris bawah. Dah lari dah kejap Okey. Sekejap Ni baris bawah. Sekejap Okey. Jelas Jadi hamzah wasal yang pertama ni kita akan bariskan dengan baris bawah. Irji'u. Irji'u. Okey, itu adalah teknik dia. Okay, kita tengok pula contoh yang kedua. Dekat sini kita nampak hamzah wasal berada di hadapan. Huruf keduanya bukan huruf lam. Okay. Huruf kedua bukan huruf lam, jadi kita ikut bergantung pada baris huruf ketiga. Sekiranya huruf ketiga baris atas ataupun baris bawah, kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris bawah. Ikhraju. Ikhraju. Boleh? Irji'u. Ikhraju. Okey. Saya harap akak-akak jelas. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey. Hamzah wasal yang ketiga ni kita akan bariskan dengan baris hadapan. Okey. Kita tengok poin yang pertama. Huruf kedua bukan huruf lam. Okey. Kemudian baris hamzah wasal mengikut huruf ketiga berbaris hadapan, iaitu berbaris hadapan lah. Tengok dalam contoh. Ini adalah hamzah wasal. Okey. Kemudian huruf kedua dia bukan huruf lam. Ni, bukan huruf lam. Okey. Bukan huruf lam. Huruf dal kan? Okey. Sekiranya bukan huruf lam, kita akan tengok pula huruf ketiga. Sekiranya huruf ketiga tu baris hadapan. Okey. Baris hadapan, kita akan bariskan hamzah wasal dengan baris hadapan juga. Jadi dekat sini kita bariskan dengan hadapan. Ud'u. Ud'u. Jelas Okey. Saya buka untuk soalan. Ada siapa-siapa nak tanya? Ustazah. Ya. Okey, saya selalu ingatkan kalau ada lam, dia akan dibaca seperti tanda di atas. Ya. Tapi kalau dia bukan lam, sama ada huruf ketiga tu atas ke, bawah ke, tapi dia mesti alif tu huruf bawah. Hamzah wasal bawah. Betul. Kan? Tanpa bergantung kepada sama ada huruf ketiga tu huruf atas atau bawah, dia akan dibaca dengan huruf bawah. Ya, betul. Okey, jelas Ada siapa lagi nak tanya soalan? Okey, kalau tak ada siapa-siapa nak tanya, kalau tak ada soalan, saya akan proceed untuk kategori yang seterusnya. Okey. Clear kan? Okey. Okey, sekarang tadi kita gunakan teknik membariskan hamzah wasal di permulaan ayat. Sekarang kita akan jumpa berada di tengah-tengah ayat pula, iaitu pernah dengar tak nama dia nun wiqayah? Dekat sini dia ada kaitan dengan hamzah wasal juga. Okay. Nun wiqayah ni sebenarnya nun kecil yang kita tambah sendirilah. Okay. Nun kecil tu kita kena tambah apabila ada tanwin, okay, berjumpa dengan hamzah wasal. Okay. Kita nampak tanwin, tak kisah tanwin tu selari ataupun tak selari, nampak je tanwin sebelum hamzah wasal, ini adalah hamzah wasal, kita akan tambah huruf nun kecil kat bawah ni. Okay. Dan huruf nun ni memang kita akan bariskan dengan baris bawah. Ni. Okey. Tengok contoh. Kita tengok contoh.
Tak nak padam. Okay. Contohnya saya bagi dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Jadi Okay. Kat sini kita nampak tanwin. Tanwin baris bawah. Kemudian dia berjumpa dengan hamzah wasal. Dekat sini baru kita kena tambah nun wiqayah. Nun yang berbaris bawah. Nampak tak? Sekejap saya clear balik. Saya guna warna biru. Okey. Kita nampak tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Dekat sini kita tak tahu nak bunyikan macam mana kan? Jadi dekat sini kita kena tambah huruf nun kecil baris bawah. Okey, jadi bunyi dia ahla qaryatinis ahla qaryatinis boleh? Tambah nun wiqayah ni. Ini adalah keadaan-keadaan hamzah wasal yang tadi kita maksud untuk bariskan hamzah wasal ketika di permulaan ayat. Sekarang ni hamzah wasal berada di tengah-tengah ayat. Okey. Tapi sebelumnya ada tanwin. Kalau tak ada tanwin, kita dah tahu dah hamzah wasal tu silent, kita terus masuk pada huruf selepas hamzah wasal. Tetapi kat sini sebelum hamzah wasal ada tanwin. Jadi ini adalah tekniknya untuk membacakan keadaan yang macam ni. Ahla qaryatin istat'ama. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, saya akan sambung pada bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin. Maaf. Surah Yasin Boleh buka muka surat 441. Okey. Surah Yasin kita akan sambung ayat 13. Saya akan bacakan dahulu. Saya ambil 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Jelas ya bacaan saya? Okay. Jom kita tengok satu persatu. Kita tengok dahulu ayat 13. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu kakak, kalau kakak perasan ada tanda saya buat palang ni kan? Palang ni saya ambil untuk tanda berhentilah. Kalau kita tengok ayat dia panjang kan? Jadi saya letakkan palang untuk bagi kakak guide lah supaya boleh berhenti dekat situ. Okey, kita tengok ayat 13. Okey. Untuk ayat 13 saya nak fokuskan. Okey, yang pertama huruf dad. Okey, dekat sini huruf dad ketika mati dad dia tak ada lantunan ataupun keluar angin, dia tak ada Kita perlu tahan angin. Waw. Jangan lepaskan Waw salah Waw. Tahan saja. Tahan di mana? Tahan pada makhraj huruf dad. Tepi lidah naik ke garaham atas. Waw rib. Waw rib. Boleh? Wabrib. Okey, seterusnya huruf ba. Ba dia ada sifat lantunan. Okey, kena buat lantunan sedikit Wabrib. Okay. Seterusnya lahum. Ada bacaan dengung dekat sini. Masalan. Masalan. Lan ni adalah bacaan yang jelas.
Jadi dengung. Okey. Lahum masalan. As. Okey, seterusnya huruf sad. Huruf sad ketika mati. Huruf sad ketika mati dia ada keluar angin. Okey. As. Bagi angin keluar sikit. Jangan tahan. Kalau tahan dia berbunyi out. Kita tahan kan? Salah. Keluarkan angin. Asha. Boleh? Seterusnya huruf ha. Ha dekat sini adalah ha yang kena tekan. Okey. Bezakan bunyi ha dan ha. Ha. Bezakan Asha. Dekat sini ha je kena tekan. Ashabal qaryati. Okey. Seterusnya saya nak fokuskan huruf ra dekat sini. Keadaannya ra yang tebal. Okey. Bila ra tebal kita kena muncungkan sedikit mulut. Qaf. Boleh? Qaryati. Okey. Seterusnya huruf zal. Okey. Huruf zal kita kena tahan angin. Okey. Qaryati il. Jangan buat lantunan ya. Ilja. Salah. Ilja. Baru betul ya. Tahan. Calculator kan? Ilja ahal mursalun. Okey. Dekat sini kita akan masukkan teruslah pada bunyi huruf lam hamzah wasal ni tak fungsi dan alif pada ha ni pun dia tak memanjangkan lah. Dia silent. Kalau akak-akak tengok dalam Al-Quran akak-akak pun dekat sini dia warna kelabu. Ni. Dia warna kelabu kan. Jadi dia tak dibunyikan lah. Okey. Ja'ahal masuk terus. Ja'ahal mursalun. Okey. Seterusnya huruf ra dibaca dengan tebal juga. Mur. Muncungkan sedikit mulut untuk jaga tebal dia. Mursalun. Boleh Okey. Kita tengok ayat 14. Okey. Iz. Sama juga huruf zal. Huruf zal kena tahan Iz au. Okey, seterusnya huruf ra dekat sini dibaca dengan tebal. Muncungkan mulut au. Okey. Salna. Okey, huruf lam kena tahan. Boleh? Au salna. Jangan bunyi lantun dekat huruf lam. Okey. Na ilaihi mus. Huruf sa dia ada sifat keluar angin. Ilaihi mus. Lagi satu huruf sa. Hurufnya jeli lidah, jangan lupa keluarkan lidah. Ilaihi musnai. Boleh? Musnaini fakazzabuhuma fa'azzaz. Lagi satu huruf zai. Huruf zai sama sifat dia dengan huruf zal, kena tahan angin. Fa'azzaz. Jangan buat lantunan fa'azzazna. Salah tahan saja. Fa'azzazna bisalis. Okey, dekat sini saya ambil tanda berhenti. Jadi kita matikan huruf sa ni dengan keadaan matilah. Bisalis. Jadi huruf sa mati sama dengan huruf sa dekat sini. Apabila sa mati ada keluar angin. Bisalis. Keluarkan angin Okay. Seterusnya faqalu inna. Dekat sini ada bacaan dengung sebanyak 2 harakat. Kita dengung dahulu kemudian kita tengok ada tanda ombak kan. Kat sini kita kena baca dengan 4 harakat. Dengung 2 harakat kemudian na tu dipanjangkan 4 harakat. Inna. Boleh? Ilaikum. Dekat sini ada bacaan dengung 2 harakat. Seterusnya saya nak fokuskan bunyi kum di sini. Dia adalah bunyi KUM ya. Jangan bunyikan dengan ilaikum. Salah. Ilaikum mursalun. Bunyi dia adalah KUM. Kum mursalun. Sama juga huruf ra di sini, huruf ra yang tebal. Mursalun. Selesai. Kita tengok pula ayat 15. Qalu ma ni panjang sebanyak 4 harakat. Ma antum. Dekat perkataan antum berhati-hati Yang pertama ni adalah bacaan dengung.
Dan yang kedua kat tum tu bacaan yang jelas. Antum. Boleh? Sekali lagi saya nak fokuskan, tum ni adalah bunyi dia T-U-M ya. Antum. Jangan bunyikan dengan antum. T-O-M salah Ambil T-U-M. Antum. Illa basyarum. Okey. Rum ada bacaan dengung dekat sini. Okey. Basyarum mithluna. Hati-hati dekat huruf ta. Huruf ta kena jeli lidah kemudian kena keluarkan angin ya. Mithluna. Okey. Seterusnya wa ma anzala. Dekat sini ada bacaan dengung. Dengung yang bersedia nak menyebut huruf zai. Anzalar Rahman. Okey. Anzalar Rahman. Ra dekat sini dibaca dengan tebal. Okey. Sebab dia berbaris atas. Rah bukan rah. Okey. Rah kemudian ha. Ha sifat dia ada keluar angin. Rah. Kemudian huruf ha ni kena tekanlah di tengah kerompong. Rahma. Boleh? Rahmanu min syai'. Ini adalah bacaan dengung, ada bacaan dengung dekat sini. Syai'in. Ini adalah bacaan yang jelas. Syai'in. Ada lagi bacaan jelas. Antum. Sini pun bacaan yang jelas. Illa takdzibun. Okey, huruf kaf. Kaf ketika mati ada sifat keluar angin. Boleh? Takdzibun. Okey. Selesai untuk ayat 13 hingga 15. Sekarang saya nak akak-akak pula bacakan bersama-sama ayat 13 hingga 15. Boleh unmute suara juga. Saya akan tunjuk kemudian akak bacakan supaya kita bacaan tu lari jauh lah Okey. Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mursalan ashabal qaryati izja'ahal mursalun. Arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu antum illa basharum misluna wa ma anzalallahu min syai'in in antum illa takdzibun. Okey. Bagus kan? Jadi kita sambung ayat seterusnya, kita ambil 3 lagi ayat. Saya akan bacakan dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Okey. Jadi kita tengok kesalahan. Okay. Yang pertama untuk ayat 16. Okay. Qalu. Okey, berhati-hati huruf yang pertama adalah huruf qaf, huruf yang tebal. Jadi kita akan bunyikan dengan QO. Qa. Qalu.
Okay, jangan bunyikan dengan KO bezakan untuk tebal dengan nipis. Ni salah. Ambil Q. Okay. Qalu rabb. Okay, seterusnya huruf ra dibaca dengan tebal. Okay. Rabbuna yang ni huruf ain. Huruf ain ketika mati dia tak ada lantunan ya. Okay, tahan saja bunyi dia. Lamu. Okay. Lamu inna. Okay, dekat sini. Okay, nun ni kita dibacakan dengan dengung sebanyak 2 harokat. Kemudian panjangkan bunyi dia sebanyak 4 harokat. Okay. Ilaikum. Dekat sini saya nak fokuskan ni adalah bacaan yang jelas. Okay. Sekejap. Bacaan yang jelas. Okay. Seterusnya bunyi dia adalah KUM. Ilaikum. Boleh? Ilaikum la mursalun. Huruf ra menjadi tebal di sini. Muncungkan mulut Mursalun. Okey. Seterusnya ayat 17. Wa ma alaina. Nah, dekat sini kita baca panjang sebanyak 4 harokat. Okey. Na illal. Okey, dekat sini masukkan terus bunyi dia pada huruf lam dekat sini. Illal. Bunyi huruf lam tu, lam yang dekat sini, masukkan terus pada bunyi huruf lam dekat sini. Illal. Illal balaghul mubin. Okey, berhati-hati huruf ghain. Okey. Huruf ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Jadi keluarkan bunyi hurufnya di situ. Balaghul mubin. Kadang-kadang kita bacakan huruf ghain dengan makhraj huruf ra, salah Balarul mubin. Boleh? Balaghul mubin. Okey, seterusnya ayat 18. Qalu. Okey, lu ni kita akan baca dia sebanyak 4 harokat. Okey. Kalau kita tengok hamzah yang ada tanda mati dekat sini, kita akan silentkan bunyi dia, kita tak bunyikan. Qalu inna tapai. Berhati-hati dekat sini, bezakan huruf ta dengan ta. Yang pertama kita bunyi dengan ta, ta. Yang kedua kita bunyikan dengan ho lah, po. Pa-po, ta-po, boleh? Tapayyarna. Okey, huruf ra di sini dibaca dengan tebal. Okey. Tapayyarna bikum. Berhati-hati dekat sini kita akan bunyikan dengan KUM. Okey, jangan bunyikan dengan KOM. Okey. Bikum, boleh? Tapayyarna bikum. Seterusnya la illam tantahu lanau. Okey, dekat hu ni kita akan bacakan dengan panjang 2 harokat. Tantahu lanau. Huruf ra ni dibaca dengan tebal. Lanau jumannakum. Okey. Kat sini ada bacaan dengung, jangan terlepas Kemudian kum. Saya nak fokuskan lagi, bacaan dia adalah kum. Okey. Wala yamassannakum. Dekat sini ada bacaan dengung. Dekat sini pun ada dengung lagi. Minna azabun alim. Bezakan huruf ain dan huruf alif. Ain, dua-dua ni makhrajnya di kerongkong, tetapi ain di tengah kerongkong, hamzah di pangkal kerongkong. Azabun alim. Jangan bunyikan dua-dua dengan ain ni, hati-hati. Jangan bunyikan azabun alim ataupun azabun alim, salah. Okey, bezakan ain dengan hamzah. Okey, saya rasa itu saja. Okay, sekarang saya nak dengar akak-akak pula bacakan. Okay, kita bacakan ayat 16 sehingga 18. Boleh? Okay. 1, 2, 3. Rabbuna ya'lam inna ilaika mursalun. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا
طيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسن عذاب أليم أليم. Boleh? Cukup nafas Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi 3 ayat. Pada tanya saya. Sambung lagi 3 ayat. Okey, ayat 19 hingga 21 saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Okey. Selesai untuk bacaan. Okay, kita tengok pula sama-sama. Okey. Ayat 19 qalu ta. Ini adalah huruf tebal. Huruf tebal kita kena bunyikan dengan bunyi huruf O, T, H, O. Ta. Qalu ta'irukum. Kemudian huruf ta ni dibaca dengan 4 harokat. Okey. Sebab tanda dia adalah ombak berjumpa dengan huruf hamzah dekat bawah ni. Ni ombak, ni huruf hamzah. Jadi kita baca dengan 4 harokat. Boleh Okey. Qalu ta'irukum. Okey, kemudian dia ada bacaan dengung di sini. Okey. Ma'akum. Okey, sini adalah bunyi KUM. Okey. Ma'akum. Okey, seterusnya kat sini adalah bacaan dengung ya. Ada bacaan dengung. Okey, kita bersedia nak sebut huruf zal. Okey, kemudian dzukirtum. Okey, ra di sini dibaca dengan ra yang nipis. Dzukirtum. Okey, senyum saja huruf ra ni, tak perlu tebalkan. Okey, seterusnya tum kita akan bunyikan dengan TUM Allah. TUM. Dzukirtum. Okey, seterusnya antum. Al ni berhati-hati, jangan lepas tahan saja. Bal antum Qaumun. Okey. Boleh? Kalau nak lebih jelas boleh silentkan dahulu. Okey. Supaya dengar suara saya saja. Okey, seterusnya saya nak fokuskan huruf qaf. Kita akan bunyi kat sini qaf baris atas berjumpa dengan waw. Jadi bunyi dia adalah qaw. Jangan bunyi dengan kau. Kau salah qaw. Antum qaumun musrifun. Okey, seterusnya huruf sin. Huruf sin ketika mati dia ada keluar angin. Musrifun. Okey. Boleh? Seterusnya ayat 20. Wajah amin. Amin. Kat sini bacaan yang jelas. Amin. Wajah amin aqa. Yang ni selalu kita terlepas nak bunyikan lantunan. Kat huruf qaf dia ada sifat lantun. Amin. Amin aqa. Wajah amin aqsa. Boleh? Ada qa sikit. Aqsal. Okey, kemudian sol Madinah. Ni masukkan terus bunyi pada huruf lam. Okey. Ini saya akan padamkan dia tak berbunyi lah. Ni saya dia. Okay. Sol Madinati. Okey, seterusnya saya nak fokuskan huruf dal. Okey, huruf dal makhrajnya ujung lidah pergi belakang gigi atas. Jadi huruf dal adalah huruf yang lembut. Madi. Madinah. Madinati ra. Huruf ra dibaca dengan tebal. Rajulun yas'a. Dekat sini ada bacaan dengung. Rajulun yas'a. Okey. Kat sini saya ambil tanda berhenti sebab yang ni panjang. Kita akan berhenti dengan yas'a sebanyak 2 harakat
Yas'a. Okey, kemudian saya nak fokus huruf sin. Ini Dengung. adalah huruf sin, bukan huruf shin ya. Bezakan bunyi huruf sin dan huruf shin. Kalau Sin. shin dia ada titik 3. Yang ni dia tak ada titik, jadi dia huruf sin. Silent kalau. Okey. Boleh silentkan dahulu suara supaya suara saya saja yang boleh dengar. Okey. Ada lagi yang tak silent. Okey, saya silentkan kejap. Minta maaf ya, takut mengganggu student lain. Okey. Yang lain silent dah. Okey. Tadi yas'a. Okey, ini adalah huruf sin, bukan huruf shin ya. Jadi bunyi dia yas'a. Jangan bunyikan dengan yash. Salah. Yas'a. Okey, seterusnya qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Okey, ra dibaca dengan tebal. Mursalin. Qala ya qaumit. Saya rasa tak ada masalah. Okey, yang ni terus masuk bunyi huruf mim baris bawah terus masuk pada bunyi huruf ta. Mittabi'ul mursalin. Okey, boleh? Seterusnya kita masuk ayat 21. Okey, kalau kita tengok ayat 21 ni dia bermula dengan hamzah wasal. Okey, hamzah wasal dekat depan ni. Jadi kita akan bariskan hamzah wasal ni dengan baris bawah. Okay, tadi kita dah belajar kan? Sebab huruf kedua dia bukan huruf lam, ni huruf ta kan, bukan huruf lam. Jadi kita akan tengok baris pada huruf ketiga. Kalau dia berbaris bawah, kita akan bariskan dengan bawah lah. Okay. Ittabi'u man la yas. Okay, huruf sin keluar angin. Yas'alukum. Saya nak fokuskan lagi bunyi dia adalah kum. Yas'alukum. Jangan bunyi dengan yas'alukum. Salah Yas'alukum aj. Dekat sini ada lantun. Aj. Ajrau. Rau bacaan dengung. Rau wa hum dengung lagi. Okey, muhtadun. Huruf ha ada sifat keluar angin ketika mati. Muhtadun. Boleh? Dan seterusnya huruf dal. Huruf dal ni jangan sentuh dekat langit sentuh dekat belakang gigi atas. Supaya sempurna makhrajnya. Tadun. Baiklah, saya selesai untuk 3 ayat ni. Okey, jom kita bacakan bersama-sama. Okay. Unmute balik suara. Okay. Saya nak dengar suara akak-akak baca kan. Okey. Serabut ke? Kejap Saya padam yang ni. Serabut. Okey. Okay, jom bacakan bersama-sama. Okey, 1, 2, 3. Irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum kaum muslimun. Dia dengan kau lagi. Ja'a min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi attabi'ul mursalin ittaba'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Boleh? Bagus bacaan. Ada masa lagi saya akan sambung lagi 3 ayat. Okay. Saya akan bacakan. Ustazah. Ya, saya. Ustazah sekejap. Yang tadi hamzah wasal tu tengok sekejap. Ayat berapa? Jadi kalau ta tu jadi dia it bawah Dia baris bawah. Kita ambil dia baris bawah. It. Oh. Boleh? Okey. Untuk yang baru masuk kan, macam sebelum kelas tadi, awal kelas tadi saya kongsikan tentang hamzah wasal. Okay, jadi siapa yang tak dapat tengok, nanti lepas kelas nanti boleh ulang balik video Saya akan hantarkan rakaman lah untuk ulang kaji balik tajuk hamzah wasal. Okay. Sebab tadi saya dah bagi tahu dah teknik untuk membariskan hamzah wasal Okay, jadi kita akan masuk lagi 3 ayat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la
a'budulladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidhur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin. Okey, itu adalah bacaannya. Okey, jadi saya akan keluarkan kesalahan-kesalahan. Kita tengok ayat 22. Wa ma liyala berhati-hati nak sebut perkataan ni bezakan bunyi huruf. Kita akan keluarkan bunyi huruf hamzah ni pada pangkal kerongkong kemudian tahan di tengah kerongkong. Okey. Bunyi huruf ain ketika mati jangan ada lantunan, tahan saja. A'budul ladzi fatara. Dekat sini ada huruf ta. Ta ni huruf yang tebal, kita akan bunyi dengan THO. Fatara. Ra pun dibaca dengan tebal, kita akan bunyikan dengan ra. Fatarani wa ilaihi turja'un. Okey, kemudian huruf ra dekat sini dibaca dengan tebal. Muncungkan mulut. Turja'un. Okay, seterusnya huruf ain. Keluarkan makhraj huruf ain di tempatnya iaitu tengah kerongkong. Okey, turja'un, aun. Boleh? Okey, seterusnya ayat 23. Dekat sini kita nampak huruf hamzah dengan hamzah. Okey, dua-dua huruf ni adalah huruf yang tak perlu panjang, pendek saja. Boleh? Tak. Attakhidhu min. Okey, huruf kha. Huruf kha adalah huruf tebal. Jadi kita kena muncungkan sedikit mulut, kemudian baru senyumlah. At-takhi. Takhi. Boleh? At-takhidhu min du. Dekat sini ada bacaan dengung, bersedia menyebut huruf dal. Min dunihi. Okay. Hi dekat sini kita akan baca dengan panjang sebanyak 4 harakat. Sebab dia berjumpa dengan hamzah. Okay. Dunihi alihah. Okay, huruf hamzah dibaca dengan 2 harakat. Okay, sebab ada huruf alif sebelahnya. Alif tu dia memanjangkan bunyi huruf hamzah. Alihah. Okay. Kemudian tan. Bacaan jelas. Okay. Bacaan dengung. Kemudian yurid. Dekat sini ada lantunan huruf dal. Lantun. Jangan lupa lantunkan. Yurid nirrahman. Okay, nirrahman. Ra ni dibaca dengan ra yang tebal. Rahma. Okay. Kemudian nubidur. Okay, kat sini tadi saya ambil tanda mati, tanda waqaf. Okay. Untuk yang tak cukup nafas, kita boleh berhenti di sini. Okay, macam mana kita nak berhenti? Teknik dia adalah kita berhenti pada huruf ra ni. Ra ni ada sabdu kalau kita tengok kan. Seolah-olah kita doublekan bunyi huruf ra. Bidur. Boleh? Tahan dekat bunyi huruf ra. Okey, bidur. Kemudian la tu. Tahan bunyi huruf ghain. Ghain adalah bunyi dia di tengah di hujung kerongkong dan kita kena tahan. Apa? Ni separuh dengan batu telur ni yang dada. Okey, jap. Sama. Kirakan suara takut mengganggu student lain. Okey. La tu tahan saja bunyi huruf ghain. Tu ni anni. Sambal aja Syafa'atuhum. Dekat sini kita akan bunyikan dengan HUM. Okey, HUM. Jangan bunyikan dengan HOM. Syafa'atuhum. Awak kat mana? Okey. Okey. Boleh? Syafa'atuhum. Syai'au. Dekat sini adalah bacaan dengung.
wala yunqidhun. Sini bacaan dengung. Kemudian huruf qaf, berhati-hati huruf yang tebal. Yunqidhun. Okey. Seterusnya ayat 24. Inni idzal. Sini adalah bacaan asimilasi. Kita tengok tanwin tak selari berjumpa dengan huruf lam. Inni idzal. Jadi dia masukkan terus pada bunyi huruf lam. Idzal lafi dha. Huruf dha jaga makhraj huruf dha tepi lidah pergi ke rahang atas. Jadi kita bunyikan bunyi huruf dha di situ Dha, sengit sikit mulut. Lafi dhala lim mubin. Okey, sini adalah bacaan dengung. Itu saja. Boleh? Jom kita bacakan bersama-sama. Okay. InsyaAllah kita perbetulkan bacaan yang saya dah keluarkan tadi. Okay. Boleh bacakan 1, 2, 3. وما أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Boleh? Okey. Ustazah, Saya nak tanya, boleh? yang ayat akhir tu, ini izal tu kan, iza tu sebelah dia ada alif kan? Bukan baca, yang tu tak baca 2 harakat Okey, dekat sini kita ni kat sini adalah bacaan asimilasi. Okey. Huruf alif ni dia apabila berada di tanwin baris atas, kita tak akan baca dengan panjang. Itu adalah kaedah untuk menulis tanwin baris atas. Sekiranya tanwin baris atas, dia memang akan terikat dengan alif. Okay. Apa-apa huruf, contoh huruf ta. Ta tanwin baris atas, dia mesti gabung dengan alif. Tetapi alif tu dia tidaklah memanjangkan bunyi ta tu. Dia hanya dari segi penulisan untuk baris atas memang kita tak akan panjangkan. Memang kena letak alif tu. Kecuali huruf hamzah. Hamzah dan huruf ta. Alif tu sebabkan ada lam tu lah ya? Bukan, sebabkan tanwin tu. Tanwin baris atas. Oh, okey. Sekiranya tanwin baris atas, dia memang terikat dengan huruf alif. Dari segi penulisan. Kalau ada tak lagi huruf? Contoh macam ni kan, syai'an. Dekat sini. Dia ada tanwin, kemudian ada alif. Tetapi huruf hamzah ni ada juga. Masa dia hamzah, kemudian dia tanwin saja, dia tak ada alif. Sebab hamzah ni dia special. Hamzah dengan huruf ta marbutah, sekiranya dia tanwin baris atas, dia tak perlukan alif di sebelahnya. Ada masa-masa diperlukan, ada masa-masa tak diperlukan. Okey, jelas Ustazah. Terima kasih. InsyaAllah. Ada soalan lain? Okey, boleh? Okey, jadi kita akan sambung lagi 3 ayat. Okey, saya akan bacakan dahulu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, itu adalah bacaannya. Jadi sekarang kita akan tengok pula satu persatu ayat 25 dahulu. Ini, dekat ni dia ada bacaan dengung 2 harakat. Kemudian kita akan panjangkan sebanyak 4 harakat lah. Selepas dengung kita akan baca dengan panjang. Ini. Okey, kemudian dekat sini ni menjadi panjang 2 harakat sebab ada huruf alif di sebelahnya.
Amantu birab. Birab. Ra ni dibaca dengan ra yang tebal. Birab bikum. Dekat sini bacaan dia adalah bacaan yang jelas. Bunyi dia adalah KUM. Jangan baca dengan birab bikum. Salah birabbikum. Birabbikum fasma'un. Huruf sin keluar angin fasma'un. Boleh? Okay, kita tengok ayat 26. Qilad. Okey, yang pertama huruf tebal. Bezakan bunyi huruf qaf dengan huruf kaf Qilad. Okay, kemudian huruf dal. Ketika mati dia ada sifat lantun. Jadi kita akan lantun sedikit. Qilad ladkhulil jannah. Okey, ada dengung sebanyak 2 harakat. Okey, kemudian kita ambil berhenti di sini. Okay, apabila kita berhenti di sini huruf ta ni kita akan tukar dengan huruf ha yang mati. Okey, jannah. Matikan dengan huruf ha. Jannah. Okay. Seterusnya qaf, huruf tebal kita akan bunyikan dengan QO. Qalat, qalaya. Ya ni dibaca dengan panjang 2 harakat sebab ada alif kecil. Ya laita qaw. Dekat sini. Berhati-hati bunyi dia adalah qaw bukan kau qaw. Ya laita qaumi ya'lamun. Huruf ain tahan, jangan lepaskan. Ta'lamun. Boleh? Okey, seterusnya kita masuk ayat 27. Bima gha. Okey, berhati-hati huruf ghain. Jangan sebut huruf ghain dengan makhraj huruf ra salah. Huruf ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Jadi bunyikan di hujung kerongkong tu. Bima ghafara. Huruf ra ni barulah makhrajnya di hujung lidah pergi gusi atas lah. Ghafara. Boleh bezakan bunyi huruf ghain dan huruf ra ni. Seterusnya bima ghafara li rabbi. Li ni dibaca dengan panjang 2 harakat Okey. Ghafara li rabbi. Okey, kemudian bi pun dibaca dengan 2 harakat. Okay. Sebab apa dibaca dengan 2 harakat? Sebab kita tengok ada huruf ya dekat sebelah ni. Rabbi. Yang ni pun tadi li. Okey. Kenalkan huruf ya. Okey, seterusnya waja'alani. 2 harakat lagi. Okey. Waja'alani minal mukramin. Huruf lam tahan saja bunyi dia minal muk. Okey, jangan lepaskan minal, salah. Minal muk. Okey, kemudian huruf kaf. Okey, kaf ada ketika mati dia ada keluar angin. Muk keluarkan angin. Jangan buat lantunan, bezakan bunyi lantun dengan keluar angin. Contohnya kalau saya bunyikan lantun mukramin. Bunyi dia jelas. Muk salah Yang ni dia keluar angin saja. Muk. Dia mukramin. Boleh? Seterusnya huruf ra lah. Huruf ra ni dibaca dengan tebal. Okey. Itu sahaja. Jom kita bacakan bersama-sama. Boleh? Bacakan bersama-sama ayat 25 sehingga 27. 1, 2, 3. Qilad Okay, insyaAllah. Ada masa lagi 4 minit, saya cuba masuk lagi 3 ayat. Okay. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundim minas samai wa ma kunna munzilin.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Boleh? Okey. Saya keluarkan kesalahan-kesalahan. Okay, yang pertama, berhati-hati kat sini ada bacaan dengung. Anzalna ala ala dibaca sebanyak 2 harakat. Ala qaumihi. Bunyi dia adalah Q O U. Okay. Ala qaumihi dibaca dengan 2 harakat. Mim ada bacaan dengung. Mim ba'di. Dekat sini huruf ain tahan jangan lepaskan. Ba'di. Okay, saya ambil bacaan berhenti di sini sebab tak cukup nafas. Jadi kalau kita nak berhenti ni kita akan matikan saja. Okey, ba'di. Okey, seterusnya min dekat sini adalah bacaan dengung. Bersedia nak sebut huruf jim. Okey, kemudian join. Dekat sini pun bacaan dengung bersedia nak sebut huruf dal. Okey, kemudian dim. Bacaan dengung lagi. Bersedia nak sebut huruf mim. Join, min, join, dim. Boleh? Minas sama. Ma dibaca panjang sebanyak 4 ataupun 5 harakat. 4 harakat. Wa ma kunna munzilin. Dekat sini ada bacaan dengung bersedia nak sebut huruf zai. Okey, munzilin. Apabila saya kata bersedia nak sebut huruf, yang selepasnya tu kita punya lidah bersedia nak pergi makhraj huruf yang selepasnya lah. Contoh macam ni, munzilin bersedia nak sebut huruf zai. Jadi lidah kita mesti berada di makhraj huruf zai di bawah. Di belakang di bawah tu. Okey, munzi. Lidah letak saja dekat bawah tak perlu angkat. Itu maksud dia lah untuk bersedia menyebut huruf tu. Boleh? Seterusnya, ayat 29. Bersedia nak sebut huruf kaf. Jadi kita punya waktu dengung tu kita dah letak dekat makhraj huruf kaf di pangkal lidah. Dengung dekat situ In kanat. Okay, seterusnya huruf ta. Ta ada keluar angin ketika mati. Kanat, keluarkan angin sedikit. Illa sayhatau ha. Jaga makhraj huruf ha. Ha dekat sini ha yang kena tekan. Sayha. Boleh? Sayhatau. Tau bacaan dengung. Wahai. Hai kat sini pun kena tekan Wahai. Datang. Bacaan dengung ada dekat sini. Tau bersedia nak sebut huruf fa. Jadi kita dengung dekat bibir tu. Wahidatau. Letaklah dekat makhraj huruf fa. Wahidatau fa idza hum. Ini adalah bacaan dia HUM Jangan bunyikan dengan HOM salah. Fa idza hum khamidun. Berhati-hati huruf kha, huruf tebal kita akan bunyikan dengan bunyi huruf O, kha. Jangan bunyi dengan kha. Kha salah Khamidun. Okay, ayat 30. Ya has. Ha ni adalah ha yang kena tekan di tengah kerompong. Kemudian huruf sin. Sin adalah sifatnya keluar angin ketika mati. Has, keluarkan angin. Has ro. Ro di sini ro yang tebal. Rotan alal ibad. Okey. Alal ibad. Kita berhenti di sini. Huruf dal ni menjadi lantunan sebab dia menjadi mati kat sini. Kita kena buat lantunan yang besar sedikit. Jelaskan bunyi lantunnya. Ibad. Jelaskan. Ma ya. Huruf hamzah berhati-hati kena tahan sahaja, jangan lantunkan Ma ya ti. Boleh? Ma ya tihim. Bacaan dengung. Ini adalah bacaan asimilasi. Kita akan masukkan terus pada bunyi huruf ra. Mir rasulin illa
Okey. Okey, lagi satu perkataan lam ni. Kalau kita tengok lam tanwin baris bawah kan, kita akan bunyi dengan L-I-N. Jangan bunyikan dengan L-I-N. L-I-N salah. Rasulin salah. Rasulin. Rasulin illa kanu bihi yas. Keluar angin huruf sin. Ha pun sama keluar angin. Yastahzi'un. Boleh? Okey, sekarang kita baca bersama-sama. Okay. Boleh buka suara semula, bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. وما أنزلنا على قومه من بعده إن كانت Azim. Okey, saya buka untuk soalan. Ada apa-apa nak tanya? Rasanya tak ada Ustazah, faham semua. Boleh, faham jelas. Okay. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita akan tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa lagi kelas akan datang. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.